وأسرتنا وقرابتنا أجمعين. وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ وأوصلهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 100. Mengenal makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal makhluk. Jadi dalam agama ini kita kena kenal dua perkara. Pertama kenal Allah, yang kedua kenal makhluk. Nak kenal Allah, kena kenal makhluk. Dah kenal makhluk, barulah kenal Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka sesungguhnya ia mengenal Tuhan. Jadi kita kena kenal makhluk. Setengah tu kita tak kenal makhluk. Makhluk kita buat Tuhan. Macam Nabi kata, di akhir zaman kelak orang akan menjadikan harta itu sebagai Tuhan. Orang menjadikan dirham dan dinar sebagai Tuhan. Orang menjadikan harta sebagai Tuhan. Harta punya pasal, Tuhan tolak ke tepi. Seronok punya pasal, dosa tolak ke tepi. Itu kata orang menyembah makhluk sebab dia tak kenal Tuhan. Dia tak kenal Al-Khaliq, maka dia jadikan Al-Makhluqu Rabbuhu, Tuhan dia. Mengenal Allah dengan meneliti makhluk itu ada hujahnya. Ada orang kata nak kenal Allah tak payah kenal makhluk. Tapi kita orang mengaji tauhid, dia kata kita nak kenal Allah kena kenal makhluk. Pasal apa? Ada hujah dia. Bukan semata-mata mengikuti teori Aristotle. Siapa Aristotle ni?
iaitu ahli falsafah Yunani. Aristotle ni ahli falsafah Yunani. Seperti kata beberapa ulama mutaakhirin ini, dia gelar diri dia ulama, dia menggelarkan dirinya ulama, maka dia mendakwa orang yang mengaji sifat 20 itu sesat. Sebab apa? Sebab ikut teori Aristotle. Aristotle kata nak kenal Tuhan, kena kenal dunia, kena kenal alam. Nak kenal Tuhan, nak kenal alam. Aristotle ni orang percaya adanya Tuhan. Jadi orang tanya dia, apa dalil kamu kata Tuhan tu ada? Kalau Tuhan tu ada, tentu dapat dilihat. Tiap-tiap benda yang ada ni mesti dapat dilihat. Jadi Aristotle ni tanya dia, kamu percaya tak kat diri kamu ada nyawa? Percaya. Tunjukkan nyawa kamu. Pening pula kamu tu. Tak semestinya benda yang ada tu dapat dilihat. Kentut kita boleh lihat. Cuba kau kentut. Nampak? Kentut kita pun tak boleh nak tengok. Baik. Jadi Aristotle ni seorang ahli falsafah Yunani yang percaya adanya Tuhan. Dan kita tak tahu apakah agama dia, sama ada dia itu ahlul fitrah ataupun dia orang mukmin. Kita tawakuf pada Allah. Pasal ada berbagai-bagai pendapat mengenai Aristotle ni. Tapi ke mana pun dia ni seorang ahli falsafah Yunani. Barangkali dia ahlul fitrah, wallahu a'lam. Terserah pada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa fil ardi ayati lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam bumi itu beberapa tanda Allah yang menunjukkan wujud Allah yang memberi kaifiatnya. Kaifiat tu bukan nun ta, kaifiatnya. Kafia fa ya ta nya. Dia tulis tu apa? Tak ti baca. Keyakinan. Dia tulis keyakinan. Kata apa? Keyakinan kot tu. Mudah-mudahan keyakinan. Dia aja tak betul je. Keyakinan yang kaf tu ejaan baru yang memberi keyakinan. Barangkali keyakinan tu, keyakinan tu. Dia ajar lagu tu. Buku ni banyak ajar dia ringkas. Terlebih pun ada. Jadi buku ni tak mengaji hisab. Soal nak faham ni. Baik, kita baca. Lil muqinin, mantap, memberi keyakinan. Keyakinan tu. Dia dalam dia tu di dalam bumi itu. Sudah tak lagi nak faham. Dalam yang pertama tu potong bang. Wa fil ardi, di dalam bumi itu gitu. Bukan dalam di dalam tu. Dalam yang pertama tu buang. Di dalam bumi itu ayati, beberapa tanda. Ayat ni ada banyak makna dia. Ayat boleh dengan makna kalimah-kalimah perkataan. Ayat boleh dengan makna tanda. Dan dalam surah Anbiya, ayat itu maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa makna ayat, al-ayat. Kalau mufradnya ayatun. Kalau jamak
muannas ayati, beberapa tanda-tanda, iaitu tanda-tanda wujudnya Allah, lil muqinina, yang menunjukkan wujud Allah Ta'ala, yang memberi keyakinan, wa fi anfusikum, dan pada diri kamu itu pun ada dalil. Ni dia ada tafsir siap dah ni. Tu tak sama makna dia dengan ayat Quran di atas. Ya. Saya dah tafsir siap dah ni. Dalam bumi itu beberapa tanda, yakni tanda adanya Allah itu, yang menunjukkan wujud Allah. Lil muqinina, yang memberi keyakinan, yakni memberi keyakinan kepada orang yang mentauhidkannya. Ini tu tafsir dia tu. Dan pada diri kamu itu pun, dan pada diri kamu, yakni pada diri kamu itu pun ada dalil yang menunjukkan ada Tuhan yang memerintah kamu. Itu tafsirnya tu. Afala tubsirun, adakah kamu tiada melihat akannya? Gitu. Artinya, hendaklah kamu mengetahui dengan jalan meneliti, mempelajari dan mengakui. Jadi orang yang kenal Allah Ta'ala ini, ada yang tidak melalui belajar ilmu tauhid, tapi melalui teori alam. Melalui teori alam. Contohnya, dulu saya pernah cerita, satu orang penyelam antarabangsa dunia, dia baca Holy Quran, tafsir Quran, orang putih, dalam bahasa Inggeris. Dia baca, dia sampai pada satu ayat yang berbunyi, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di dalam laut itu ada dua mata air yang sentiasa keluar daripadanya air tawar, yang dikelilingi oleh air masin yang tak bercampur antara keduanya. Itu tafsir panjang. Maka penyelam antarabangsa ni, nama dia saya tak ingat dah, dia mengkaji macam mana Quran ni yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni boleh tahu adanya mata air tawar di dalam dasar laut, sedangkan dasar laut itu di lautan Atlantik, laut yang paling dalam di dalam dunia. Laut paling dalam di dunia ialah laut apa? Atlantik. Ada satu manusia yang berasal dari laut Atlantik, Haji Azimi tu Tuan Haji Atuk tu, nama dia Man from Atlantis. Budak-budak tak tahu, kita tahu. Satu orang tu ya, dia asal dia daripada lautan Atlantik. Dia boleh menyelam dalam laut. Tak ada adanya mati ya. Bila mati pun tak tahu, kubur kat mana pun tak tahu. Barangkali Man from Atlantic itu dia ambil daripada Marjal Bahrain Yaltaqiyan. Macam mana Nabi Muhammad tahu ada lautan Atlantik? Dalam lautan Atlantik itu ada pula mata air tawar, sedangkan zaman tu belum ada alat penyelam.
Belum ada alat selam. Nak selam ke Laut Atlantik hari ni kalau ada pun orang tak berani nak turun ke Lautan Atlantik pasal takut tak boleh naik. Yang dalamnya melebihi 5 kilometer. Dalam dia tu 5,000 meter jauh dia. Mungkin lebih daripada itu dalam dia. Saya tak ingat dah kedalaman dia. Dulu dia agak baca buku sains, lupa lah. Kalau tinggal sampai bintang 3 mana nak reti. Orang suruh mengaji, kita lari. Lari pergi pondok. Jadi si penyelam ni fikir macam mana Muhammad boleh tahu. Kapal selam pun tak ada lagi. Kapal selam Tantuya pun tak timbul-timbul. Yang timbul Tantuya. Kapal selam dia tak timbul-timbul sampai hari ni. Jadi macam mana Muhammad ni boleh tahu? Dia mikir tak dapat jawapan. Akhirnya dia terfikir satu idea, satu kedapatan yang akal dia. Tentu ada sesuatu yang hebat beritahu dekat Muhammad ni tentang kewujudan mata air tawar dalam Lautan Atlantik. Tentu yang beritahu Nabi Muhammad ni satu benda yang hebat, iaitulah Tuhan. Barangkali sungguh ada Tuhan. Akhirnya dia terus mengkaji kejadian alam dan membawa dia memeluk Islam. Itulah dikatakan wa fil ardi ayati lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Adakah kamu tak melihat? Ini bagi orang yang ada akal. Orang yang tak ada akal tak mengakui akan ketuhanan Allah. Dan banyak lagi berlaku perkara di atas bumi ni. Contohnya di Jerman. Di Jerman ni ada satu kawasan, satu daerah apa nama saya pun lupa nama dia. Daerah tu ada satu kawasan hutan simpan. Hutan simpan tu ada kepelikan. Tumbuhan yang tumbuh di dalam kawasan hutan simpan tu. Apa yang tumbuhnya? Pokok-pokok yang tumbuh yang bercantum-cantum tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka pada mulanya Kementerian Pelancongan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Jerman ni, dia buka kepada orang awam, boleh pergi tengok, siapa-siapa nak pergi tengok kejadian aneh, pokok tu tumbuh bersambung-sambung. Maka bila ramai orang tengok, akhirnya Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Jerman ni, dia tutup, dia kuarantin kawasan tu. Pasal apa? Bukan pasal ramai orang pergi tengok, pasal siapa pergi tengok balik masuk Islam. Siapa pergi tengok balik masuk Islam. Akhirnya orang Jerman ramai orang Islam. Pening kepala pemerintah Jerman. Itulah dia wa fi anfusikum afala tubsirun tadi. Wa fil ardi ayati. Di atas muka bumi ini ada tanda-tanda sungguh Allah Ta'ala tu wujud bagi orang yang berakal, yang berfikir akan dia. Di Jerman sekarang kuat orang Islam, kuat Islam. Tanda-tanda nak datang kiamat, Islam akan bangun dari sebelah barat. Orang Arab semakin kemucut. Tahu semakin kemucut? Macam daun semalu. Sentuh dia kemucut. Orang yang dulu ni menentang Islam, di orang barat, orang Eropah sana banyak masuk Islam. Itu tanda-tanda akan kedatangan kiamat. Kata seorang orang alim kat Malaysia ni, dulu dia imam besar Masjid Negara. Nama dia
Ustaz Awaluddin Darus. Dia juga banyak mengarang buku-buku agama. Dia kata sebelum matahari naik dari barat, di barat akan tumbuh orang-orang Islam yang begitu ramai. Orang-orang Islam akan berduyun-duyun dari barat. Dia kata orang kafir akan masuk Islam ramai-ramai di barat. Maka sebelum matahari naik daripada barat, orang barat akan berduyun-duyun masuk Islam. Tapi dalam buku dia kata barangkali makna matahari naik daripada barat itu ialah orang-orang barat berduyun-duyun masuk Islam. Maka saya tambah sikit perkataan dia, barangkali yang sebetulnya begini: sebelum matahari naik daripada barat, orang barat berduyun-duyun masuk Islam. Cuba tengok hari ni, orang barat berduyun-duyun masuk Islam, orang Arab berduyun-duyun jadi murtad. Orang Arab hari ni berduyun-duyun jadi murtad. Di Arab Saudi sudah ada kuil Hindu. Nabi kata tanda-tanda nak kiamat, ya, tanda-tanda nak kiamat, orang Arab akan kembali menyembah berhala. Hindu tak sembah berhala. Itulah dia tanda-tanda nak kiamat. Orang Islam tak mempedulikan ajaran Islam. Orang Islam tak nak menuntut ilmu Islam, apatah lagi tauhid, apatah lagi tasawuf. Ada dua ilmu yang akan ditarik, akan dihilangkan dari muka bumi ini. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu faraid. Dua jenis ilmu ni akan ditarik oleh Allah di akhir zaman. Maka kita akan lihat tak ada orang yang nak cerita tentang ilmu tauhid. Akhirnya orang jadi syirik pada Allah. Dan akan ada di akhir zaman orang tak reti ilmu faraid. Akhirnya adik-beradik ni, ahli waris, akan bergaduh-gaduh dalam bab harta pusaka. Ini tanda-tanda nak kiamat. Baik, habis. Kenali makhluk, iaitu alam, untuk mengenali Tuhan. Macam mana nak kenal makhluk itu Tuhan? Nak kenal makhluk untuk kenal Tuhan. Dan sebuah hadis Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu kepada kejadian yang dijadikan oleh Allah, jangan kamu berfikir kepada zat Allah. Fikir zat Allah tak boleh. Dulu dia kata apa dulu dalam bab dulu, hak tauhid itu meninggalkan berfikir kepada zat Allah. Akal tak akan sampai mikir zat Allah. Baik. Jadi nak kenal Tuhan, kenalah kenal makhluk dulu. Sebab apa? Sebab makhluk tadi ni dia menunjukkan akan adanya Tuhan. Melainkan orang-orang yang sudah jadi wali, dia tak perlu lagi kepada petunjuk pada dalil, sebab dia sudah kenal dengan sebenar-benar pengenalan. Kita yang masih kuali-kuali ini kenalah melihat kepada alam, melihat kepada fenomena alam, untuk berjalan menuju kepada pengenalan diri kepada Tuhan, menjadi arif billah. Yang pertama kena kenal apa? Kena kenal ilmu. Ilmu itu makhluk. Yang kedua, kena kenal guru. Yang ketiga, kena kenal Nabi. Yang keempat, kena kenal ibadah. Barulah mudah-mudahan jadi orang yang arif billah. Baik, makhluk itu dikenali dengan 4 perkara. Yang pertama, namanya. Apa nama makhluk itu? Manusia ke? Jin ke? Tumbuhan ke?
Yang kedua, jenis makhluk. Jenis makhluk ni, kalau kita mengaji sains, dua ya. Satu pepejal, satu cecair. Pepejal, jisim. Cecair, jirim. Betul tak? Tapi bila kita mengaji tauhid, makhluk ni jenisnya bukan hanya dua itu. Ada lagi, apa dah? Jauhar. Jauhar firdi. Jauhar jirim. Jismul latif. Dan banyak lagi jenis-jenis makhluk. Ada jenis makhluk yang tak boleh berbelah bahagi, seperti roh. Ada jenis makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata kasar, seperti langit. Langit ini diperbuat daripada jismul latif, jisim yang teramat seni, yang teramat halus, yang tak dapat dilihat oleh mata kepala. NASA kata dekat cakrawala sana tak ada langit. Yang ada hanyalah alam yang gelap gelita. Tidak ada udara, panas, membakar. Roket naik ke cakrawala sana, dia perlukan oksigen yang tinggi. Kalau tak ada oksigen, hancur roket tu. Pasal di sana terlalu panas, yang boleh hancur apa yang ada. Itu jenis. Yang ketiga, kelakuan. Apa dia kelakuan? Kelakuan ni seperti gerak dan diam. Kalau tak bergerak, namanya jamadat. Kalau bergerak, tu namanya hayawan, yang bernyawa. Jadi ada dua perkara. Ada yang semata-mata diam, ada yang boleh diam, boleh bergerak. Macam kita ni tak diam, kita sentiasa bergerak sebenarnya. Kurang-kurangnya pun jantung kita bergerak. Bila masa jantung kita berhenti? Masa kita bersin. Masa kita bersin, jantung kita berhenti, dia ambil rehat. Lepas bersin, dia jalan balik. Lain pada tu, dia sentiasa bergerak. Nabi suka bersin. Uhibbul atash, Nabi kata, aku suka akan bersin. Bersin ni dia merehatkan jantung. Baik. Yang keempat, ada jihad. Jihad ni apa dia? Sempadan, ataupun berpihak, ataupun berbahagian, ataupun bertepi. Itu kata jihad. Jihad ni ada 6. Kata setengah ulama ada 8. Apa dia? Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Dan kata setengah ulama ada 8, dia tambah lagi 2, luar, dalam. Itu namanya jihad. Ada tak satu benda di dunia ni yang ada jihad, yang tak ada jihad? Orang kata atom. Atom ni halus, tak ada jihad. Ada. Dia ada dah, kiri kanan depan belakang atas bawah luar dalam, dia ada. Dia mesti ada. Kata setengah ulama ahli falsafah, ahli mantik, yang kata ada kiri kanan depan belakang atas bawah tu manusia ya, dan makhluk yang hidup, seperti malaikat. Ada benda-benda jamadat seperti batu, kayu, surau ni, kereta, rumah.
Itu tak ada kiri kanan depan belakang. Kita yang memberikan namanya. Tu kanannya, tu kirinya, tu atasnya, tu bawahnya, tu tepinya. Kalau tanya kereta, oi kereta, tempat telefon belah kiri ke belah kanan? Agak-agak kereta tu jawab. Agak-agak kereta tu jawab. Kereta tu tak akan jawab sebab dia jamadat. Kita yang akan memberikan dia, ya, namanya. Ni kanan kereta, itu kiri kereta, itu depan kereta, ni belakang kereta, ni atas kereta, ni bawah kereta, ni luar kereta, ni dalam kereta. Kita yang memberikan namanya. Jadi hakikatnya kiri kanan depan belakang tu, ya, adalah diberi nama oleh makhluk yang bernama insan. Tu kata setengah pendapat ulama. Kemudian nama makhluk, ni faham. Nama makhluk ni ada 4. Yang pertama makhluk. Makhluk ni bahasa Arab. Isim apa? Makhluk. Isim maf'ul, iaitu yang dijadikan. Kalau Allah khaliqun, yang menjadikan. Makhluk yang dijadikan, isim maf'ul. Maknanya makhluk ini setiap yang dijadikan oleh Allah, itu namanya makhluk. Yang kedua baharu ataupun hudus dalam bahasa Arab. Hadal wawtha, hudusun, iaitu tiap-tiap yang dijadikan itu adalah baharu. Yang ketiga alam. Alam ni apa dia? Tiap-tiap yang baru itu adalah alam. Alam artinya tanda adanya Allah. Yang keempat mungkin. Apa dia mungkin? Mungkinun. Bari. Mungkinun cakap Arab, bukan cakap Melayu. Mungkinun, iaitu alam itu harus ada, bukan wajib ada. Jadi kalau kita nak cakap, ya, tiap-tiap makhluk itu baharu, tiap-tiap baharu itu alam, tiap-tiap alam itu mungkin. Itu nak cakapnya. Ya. Makhluk selain Allah itu namanya makhluk. Selain Allah itu namanya makhluk. Maka tiap-tiap makhluk itu baharu. Tiap-tiap yang baharu itu dinamakan alam. Tiap-tiap alam itu adalah mungkin. Maknanya harus ada, bukan wajib ada. Baik, habis. Jadi makhluk ni qadim ke baharu? Kan tulis ke baharu. Kalau tu minta arti susah. Apa tanda makhluk ini baharu? Kalau orang tanya kita, apa tanda makhluk ini baharu? Tandanya ialah ada pada makhluk itu arad, ain radat. Ain radat. Tanda makhluk itu baharu, ya, ada pada diri makhluk itu arad, ain radat. Apa dia aradat? Iaitu perubahan demi perubahan, sentiasa berubah-ubah. Tadi duduk kat rumah, ni duduk kat surau, ni balik pula. Tadi dia lapar siang, dah makan kenyang, ni lepas kuliah lapar balik. Berubah. Dulu kecil, sekarang besar. Dia takkan kecil dah, dia makin tua, makin tua, makin tua. Itu nama dia arad, iaitu kerana sentiasa berubah-ubah. Tu berubah-ubah tu maknanya tanda kata makhluk itu baharu. Allah maha suci daripada arad, maha suci daripada berubah. Allah itu qadim. Qadim maknanya adanya tak ada mula bagi adanya, tidak berubah-ubah dan tidak musnah. Baik. Habis kita berhenti sekat tu dulu. Kemudian katanya jenis makhluk, iaitu a'yan. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.